Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya Norman Azri bin Muhammad Asmuni. Hari ini merupakan hari bertuah kita semua sebab hari ini merupakan hari pertama untuk kita melancarkan Ansara Talk Show sebanyak 10 episod untuk season yang pertama ni. Dan episod pertama ni kita akan mulakan dengan tokoh-tokoh yang kita kenali, insya-Allah, Presiden dan mantan Presiden. Sebelum saya panggil guest kita, saya ingin memperkenalkan, saya ingin memberitahu sedikit fungsi Ansara Talk Show ni. Objektifnya yang pertama ialah untuk kita memperkenalkan tokoh-tokoh di dalam Ansara itu sendiri. InsyaAllah pada tuan-tuan yang mana mempunyai tokoh-tokoh yang ingin ditampilkan, insyaAllah boleh beritahu kepada tim kami untuk kita sama-sama mengetengahkan mereka. Dan insyaAllah kami juga akan memperkenalkan produk-produk Ansara. Macam tuan-tuan tengok tadi, kita ada dua produk Ansara yang kita pamerkan. So selepas ini adalah platform untuk kita memperkenalkan produk-produk Ansara juga. Okay, program Ansara Talk Show ni akan berlangsung selama 10 episod setiap hari Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan, insya-Allah. So tanpa melengahkan masa, saya rasa saya ingin menjemput guest saya yang pertama, Datuk Kamarul Rizwan, ialah mantan Presiden Ansara. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum Norman, apa khabar? Lama tak jumpa. Waalaikumsalam Datuk, khabar baik. Datuk macam okey, sihat? Sihatlah, sihat macam biasalah. Sihat orang tua. Alhamdulillah. Yalah, orang kata sihat dah tak dengan Ansara ni banyaklah masa agaknya kot tu. Ya ke? Tak jugalah. Banyak lagi tugas-tugas hakiki dan kerja-kerja office, catching up with my children dan sebagainya lah. Masih banyak agaklah masa. Tak adalah nak kata free sangat. Alhamdulillah. So, tak ada rindu kita orang ke tu? Oh ya, rindulah. If anything that I always tell, dan saya selalu bercerita dengan kawan-kawan dan juga kepada keluarga lah. Kita always say like, asyik teringat lah kan kawan-kawan yang lama Ansara. It's not like kita tak berhubung, walaupun berhubung tapi tak sama lah. Dulu kita ada yang official, tak official ni sekarang ni bertanya khabar lain lah sedikit. Tapi satu pengalaman yang selalu saya cherish dan akan kenang lah selama-lamanya. Ya. Alhamdulillah. So ia meninggalkan kenangan manis lah juga untuk Datuk. Yes, of course. Sudah tentu. All the time lah teringat kawan-kawan. Normal lah yang selalu orang my gangster lah. Okay, I think kita nak sembang panjang lagi, tetapi kita kena ajak current presiden, kita nak tengok dia macam mana. Kata dengar dia pun stres asyik semenjak menggalas daripada Datuk ni kan. So kita panggil dia. So kita persilakan current presiden kita, abang itu. Persilakan. Assalamualaikum Norman. Okay, Assalamualaikum Tok Yus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar abang? Okay, sihat? Alhamdulillah sihat. Okay. Macam Norman katalah, tak boleh tidur. Okay. Dalam tak boleh tidur tu sihat juga, tak ada masalah. Okay. So, Alhamdulillah. Terima kasih Norman. Apa khabar Tuan Presiden? Sihat? Okay. Khabar baik. Dan mantan. memang rindu kan. Okay. Ya, betul. So, bang, apa kata dia orang ni kata apa stres semenjak menggalas daripada Datuk ni, ya ke? Ya ke stres? Cuba cerita sikit. Dia bukan stres. Stres ni sebenarnya satu obat kepada saya. Okey, dulu saya pernah jumpa doktor kata saya tak sihat ni sebab saya tak buat kerja. Okey, bila kita aktif, rupanya bila aktif tu sebenarnya yang menyihatkan saya sebenarnya. So alhamdulillah, okey, saya
dapat aktif, dan bila kita aktif ni pada masa sama kita bergerak, berpeluh kat sana, otak bergerak. Jadi kita lupa dah kita tak sihat ni. Okey, saya tiru macam Tok Yu dulu lah. Dia duduk kayuh basikal, dia duduk lari. Saya tak boleh buat macam tu, saya buat benda lain. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Seronok saya dengar mantan Presiden pun sihat, current Presiden pun masih bersemangat untuk meneruskan agenda-agenda Ansara kita ni, kan. Tapi satulah Tok, saya balik kepada Tok balik, saya tanya. Tok, ada orang kata menyesal ke tinggalkan Ansara ni Tok? Pertama-tama sekali saya tak tinggal Ansara. Ansara will always be with me. Okay, saya rasa Ansara akan dibawa di mana-mana dan sampai bila-bila. That's pertamanya lah. Yang kedua tentang melepaskan jawatan, dia sebenarnya datang daripada asal-asal lagi kan. Kita dah bincang daripada penggal pertama, tak boleh lebih pada 2 penggal. Jadi saya actually quite happy to be able to stick to apa yang kita berjanji pada diri sendiri dan juga kepada rakan-rakan kat Ansara lah. Cuma memanglah rindu kat kawan-kawan, especially Setiausaha, PSUA dan dayang-dayang dan dewa-dewa mereka semualah. But overall, yeah, saya actually quite happy that dapat melepaskan jawatan to the right hand lah. Saya rasa dapat melepaskan dengan, jadi kita rasa kita let go kepada somebody who can take care of Ansara, rasa hati tenang lah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar tu Abang Ito, maknanya Datuk lega melepaskan kepada Abang Ito. So Abang Ito Abang Ito macam mana? 100 hari pertama dah lepas first quarter tahun pertama ni, apa Abang Ito rasa cabaran-cabaran dia? Okay, nombor satu saya nak refer balik apa yang Tok Yu cakap tadi. Dia lega lepas benda ni dekat saya. Saya pun nak ulang benda yang sama. Saya lega dapat Ansara ni daripada dia. Betul. Okay, saya dapat satu Ansara yang telah dirangka, telah dibentuk dengan sebegitu baik. Jadi banyak kerja-kerja yang orang kata saya tak perlu nak bertukang sangatlah. Okay, jadi saya nak bawa benda ni ke depan. Saya terima benda yang baik. Jadi berkenaan dengan 100 hari ni, saya pun sebenarnya tak kira hari, tak ingat dah. Orang beritahu saya, Abang Ito dah lebih 100 hari, cakap dia. Bila pula aku berpantang, cakap dia kan. Tak ada. Jadi rupa-rupanya ada satu budaya mengenai 100 hari. Tapi tak apa. Okey, tapi alhamdulillah sebab selepas saya menerima Ansara daripada Tok Yu, macam mana saya katakan tadi, kali ni saya bawa banyak, majoriti dari ahli-ahli exco lantikan saya daripada muka-muka baru. Okey, dan saya tengok perkembangan di situ bila kita buka kepada muka-muka baru ini, sebenarnya muka-muka lama juga tetapi baru di dalam pentadbiran Ansara. Okey, jadi nampak macam ada, bila orang baru masuk ni nampak dia punya dinamik tu, dia punya semangat tu lebih. Okey, nak bila mula-mula dapat tugas, banyak semangat lebih tinggi dekat situ. Alhamdulillah. Cumanya kita telah pun meneruskan aktiviti-aktiviti yang selama ni pun kita buat sejak zaman Tok Yu dulu. Alright, cuma antara cabaran yang kami terima ialah kita jangkakan bahawa kita akan bergerak secara banyak fizikal. Okey, kita buat ramalan terdahulu bahawa pandemik COVID-19 ni makin menurun, tapi nampaknya masih lagi bahkan nampak masih ada, dan dalam sesetengah masa masih meningkat. Jadi itu yang merupakan satu penghalang, bukan penghalang sangat, menjadi satu cabaran untuk kita menukar strategi untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti Ansara. Alhamdulillah setakat ni. Alhamdulillah, terima kasih Abang Ito. Nampak maknanya kita perlu lebih fleksibel lah, di mana
kita sesuaikan dengan keadaan, bagaimana kita nak sesuaikan dengan kadang-kadang semasa kan program-program kita. So I think this is program yang kita cuba bawa hari ini adalah salah satu daripadanya, which is kita walaupun dalam keadaan yang susah untuk kita berjumpa depan-depan, kita boleh bersiaran macam ni, dan insyaAllah kita akan cuba dengan orang lain pun bersama. Okey, saya rasa kita buat sebentar ni kita berhenti sekejap. Kita nak dengar, kita ada PSUA, kita nak melaporkan berita-berita Ansara, apa yang telah berlangsung selama ni dan apa yang akan berlangsung. Kita ada PSUA kita untuk melaporkan berita-berita Ansara. So I think Ida dah ready ke? Kalau dah ready, kita boleh pass to Ida, insyaAllah. Okey. Terima kasih Norman. Seronok dengar dan lihat positivity daripada mantan Presiden dan Presiden. Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar? Semoga kita semua sihat-sihat dan ceria ya. Okey, berita Ansara hari ini, dan saya Ida Majid bersiaran dari Rumah Ansara. Okey, pertama, program-program kerjasama antara maktab yang telah berlangsung pada tahun 2022. Pada 15 Januari, ada program mock interview yang telah dianjurkan oleh Ansara Seremban. Terima kasih kakak-kakak dan abang-abang dari Ansara Seremban untuk adik-adik MRSM Felda. Pada 29 Januari, program SPKG telah berlangsung di MRSM Berseri dan MRSM Kuala Kerai. Minggu lepas pada 27 Februari, mock interview untuk adik-adik MRSM Kuala Kelawang telah berlangsung. Terima kasih kepada individu dan cawangan. Seterusnya, virtual run sempena 50 tahun MRSM. Penyertaan masih dibuka sehingga 15 Mac. Running period ialah pada 5 Mac hingga 30 Mac. Dan kita masih ada 4 hari lagi ya untuk mendaftar. Untuk info, sila layari FB, IG dan Twitter. Okey, Ansara Relief Team AID telah menggerakkan langkah membantu mangsa banjir besar pada Disember 2019. Segala puji, kesyukuran dan terima kasih kepada semua sukarelawan yang membantu secara langsung dan tidak langsung. Bilik Gerakan AID baru menerima surat penghargaan dan terima kasih dari Pegawai Daerah Bentong atas usaha yang telah dilakukan. Terima kasih Daun Keladi. Seterusnya, kempen derma darah pra-Ramadan tahun ke-16 pada 25 hingga 27 Mac ini di 25 lokasi yang telah disahkan. Terdapat 10 lokasi di Lembah Kelang, 5 di Perak, 3 di Johor, 2 di Negeri Sembilan, Melaka dan Penang dan 1 di Kelantan dan Sabah. Jadi, lock the date, donate blood and save life. Pengumuman paling penting untuk berita Ansara. Okey, program Ansara Talk Show ini memerlukan cadangan penambahbaikan, cadangan panel dan host, cadangan konten. Yang mendengar itu anda, jadi tell us what you want to hear. Dan last but not least, kami memerlukan kru belakang tabir untuk program yang lebih bermanfaat dan suit your needs. Nak komen, nak kutuk dan nak puji, DM, IG atau FB atau tweet kepada kami di Ansara Malaysia. Okey, sedikit teaser ya. Episod kedua ada siapa? Personality dari grup Facebook yang tengah hit, MRSM Confession. So, tunggu. Over to you Norman. Thank you very much. Alhamdulillah, terima kasih Ida. Tengok, this is about yang saya suka benda-benda macam ni. Tak sangka Ida pandai baca berita kan. I think satu benda yang patut kita cuba lagi selepas ni dengan ramai lagi orang individu dalam Ansara, adik-adik kita yang mana nak try benda ni, come join us. Kita perlukan frankly kita perlukan tokoh untuk di interview, kita perlukan team member untuk jadi host, untuk jadi yang kru di belakang tabir, macam-macam. So I think this is the platform. Kita ada platform Ansara ni untuk kita try macam-macam benda untuk kebaikan diri kita juga sebenarnya. Okey, Ida, dalam puji-puji tu ada pembetulan. Pembetulan dia orang kata kat sini, banjir tu bukan 2019, 2021. Dia tersilap, dia tengah rancak tadi kan. Okey, anyway, terima kasih Ida.
So now kita kembali kepada kita punya guest, Tok Yo dan Abang Ito. Abang Ito dengan Tok Yo, macam mana kita punya newscaster, kita punya PSUA tu? Okay. Okay. I thought that is very interesting lah. Ingatkan dengar berita dunia jam 10 tadi. kan. Memang dari Professional. Nice. Alhamdulillah, ini adalah satu benda yang baru yang kita ada bulletin supaya dapat maklumat, semua orang dapat info tentang apa yang berlaku. Satu perkongsian yang amat baik. Dan caranya pun memang mengalahkan pengacara Nona tu. Alhamdulillah. Okay, nice. Okay, so lagi sekali saya nak war-war kepada semua hadirin ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya live. Kita punya tim akan pilih soalan-soalan yang terbaik untuk kita bawakan kepada Tok Yo dan Abang Ito live. Korang tanya sekarang enggak dia jawab. Okay, dalam masa ni Abang Ito dan Tok Yo, saya tanya dekat Abang Ito dulu lah. Rupanya MRSM dah 50 tahun bang tahun ni. Ya. 50 tahun. Ya. Lama dah MRSM 50 tahun. So, relevan lagi ke MRSM ni sebenarnya bang? 50 tahun MRSM dan sebenarnya MARA 56 tahun. Okey, dalam masa selepas MARA 6 tahun kita telah tertubuhnya MRSM ini. Dan kalau orang tanya relevan tak relevan, sebenarnya bayangkanlah minggu lepas saya dapat berita bahawa 6 lagi MRSM akan ditubuhkan. Okey. Relevan tak relevan, 6 lagi dia akan menjadikan sebanyak 60 buah MRSM. Ada 2 di Kelantan, 1 di Terengganu dan 3 di Sabah akan ditubuhkan. Dah lulus dah pun. So, angka itu membuktikan sesuatu. Yang keduanya, setiap tahun MRSM menjadi buah mulut pengambilan permohonan sebanyak lebih kurang, tidak kurang daripada 80,000. So, relevan tak relevan, angka telah membuktikan di situ. Dan kita telah pun menghasilkan lebih kurang 200,000 orang alumni yang keluar daripada MRSM. So, kalaulah MRSM ni tutup, alumni yang ada yang sekarang ni tengah duduk habis SPM tu, ada lagi lebih kurang 50 tahun jangka hayat mereka. Okey, dan angka juga menunjukkan bahawa sumbangan kita begitu besar. Sumbangan Ansara begitu besar, tidak terutama dalam bidang profesional Melayu, corporate Melayu, keusuanan, malah pemimpin. Orang kata kalau Ansara ni campak batu dekat NGO, campak batu dekat JLC, campak batu dekat menara-menara korporat, mesti terkenal orang Ansara. Sekarang kita dah berada di mana-mana. So itulah buktinya bahawa kita relevan dan akan terus relevan dan akan terus dikejar. Itu daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih. Betul. Angka memang membuktikan, angka tidak pernah menipu. Berapa banyak MRSM yang telah tertubuh membuktikan betapa ramainya orang masih berminat, masih relevan, berapa ramainya orang yang menawarkan memohon untuk memasuki MRSM, membuktikan sesuatu. So I think numbers cannot lie. Okay, saya ada soalan daripada ini mantan timbalan presiden yang lepas ni, Datuk Nasir Nasrun. Semoga Tuan Presiden, Tuan Mantan Datuk Presiden sihat dan sejahtera. Ucapan daripada mantan timbalan presiden. Soalan tak ada, dia tak tanya. Ni apa? Okey, daripada Nur Mansur, today kami MSM Abang 82 dah 40 tahun. 40 tahun dia orang dengan bersama rakan-rakan di MSM 40 tahun dulu. Wow, satu benda yang best lah. Syafiqah, hai Tok Yo, hai Tok To. Si Abang Itu, hai Tok To. Si antara peminat-peminat. Okey, Tok Yo, MRSM macam itu kata 40 tahun sudah dah menjangkau 50 tahun.
dah color dia emas. Mara sendiri dah 56 tahun. Datuk rasa apa sebenarnya Datuk sendiri dah memimpin MRS Ansara selama 2 penggal. Di mana kekuatan Ansara ni tu, kekuatan Ansara untuk melangkah lebih another 50 years. Apa yang Datuk rasa sebenarnya, ke mana arah kita ni? Yang Datuk rasa? Okay, Norman, I think daripada dahulu sampai sekarang lah kekuatan Ansara terletak pada ahli dia. Okay. Kalau tak ada ahli yang berkaliber, tak ada ahli yang bersemangat nak membantu, I mean all of us semua ni buat kerja secara volunteer lah. Norman spending most of the time dekat rumah Ansara, Im, semualah yang bekerja secara, dan kekuatan itu sukar nak dapat. Semangat ni bukannya mudah-mudah dapat. Okay. And then I think ini banyak dikontribute daripada pendidikan kita dekat MRSM lah. Kita mempunyai jati diri yang berbeza, cara pembentukan kita lebih syumul di MRSM secara menyeluruh dan sebagainya. Jadi saya rasa kekuatan nombor 1 pada Ansara ialah terletak pada ahlinya. Tetapi kekuatan ganda 2 dia bila kita bersatu. Okay? So kita dah kuat sebagai individual, tetapi kita akan bertambah kuat bila kita bersatu. Ansara as Tuan Presiden have mentioned just now is ramai ahli dia. Okay? Secara lepasan MRSM sudah hampir 200,000. Okay? Dan setiap tahun kita produce another 7-8 ribu lah, bergantung berapa ramai yang keluar daripada MRSM dan sebagainya. Jadi jumlah semakin besar, dan bila kita semakin besar, suara kita semakin didengar. Okay? Jadi kekuatan Ansara adalah terletak kepada bagaimana kita dapat mengumpulkan ahli-ahli kita yang memang kita tahu ahli lepasan MRSM ni ada special, dan bagaimana kita dapat gabungkan mereka. Jadi kekuatan Ansara adalah gabungan kita. Okay? Gabungan kita, mana ada kita alumni yang bersatu 56 MRSM, tak lama lagi 60 MRSM. Okay? Semua alumni satu sekolah aja. Kita ni gabungan 60 MRSM. So pada saya di situlah kekuatannya, dan the diversity of the Ansara is also ada kekuatan kita. Ada perbezaan pendapat, ada perbezaan kekuatan, perbezaan kehebatan dan sebagainya, and that diversity sebenarnya adalah kekuatan. Tetapi it also can be double-edged sword lah. Kalau kita tengok kadang-kadang ini bagus, tapi kalau tidak digunakan secara baik akan menjadi tempat perpecahan juga. Jadi saya rasa kekuatan Ansara terletak pada ahli dia, persatuan dia, dan juga diversity yang kita ada. Okay? Dan itu that's why sewaktu saya mengambil tampuk itu, saya my battle cry at that time is One United Ansara. Bagi saya kita perlu menyatukan semua Ansara dia supaya lah bersatu. Kerana sebab semua orang is special by individual, tetapi bila bersatu bertambah kuatnya kita. Dan that's still kekuatan Ansara. Okay? Alhamdulillah. Terima kasih Tok. Betul, saya pun dapat merasakan apa yang Datuk kata tu, keahlian Ansara ni, kekuatan kita dekat situ, dan penyatuan kita tu membuatkan kita lebih kuat, lebih matang. Cuma ada satu sajalah, orang kata soalan-soalan usik sikit. Katanya ada satu grup dinamakan MRSM Convention yang baru buat dinner yang gilang gemilang baru-baru ni. So apa pandangan Tuan Presiden terhadap brand name MRSM Convention ni? Okay. Soalan yang bukan Norman saja tanya. Sebelum ni pun dah ada 2-3 orang bertanya saya benda yang sama. Okay. Ramai yang tak tahu, sebenarnya saya sendiri pun ada duduk dan berbincang, ada secara casual tertarik dengan loko. Loko sendiri pun bertanya soalan yang sama kepada saya. Apakah pandangan Ansara ataupun prinsip Ansara ke ataupun pegangan Ansara ke terhadap MSMC ataupun apa panggil tadi, MRSM Convention ya. Saya pun ada mengikuti perkembangan walaupun saya tidak berada di dalam MRSM Convention tu. Okey. Yang saya tahu bahawa MRSM Convention adalah satu social platform social media di mana ada begitu ramai
ahli-ahli Ansara dan bekas-bekas pelajar Ansara yang berkomunikasi, berkongsi banyak benda di dalam platform tersebut. Alright. Jadi saya memandang MRSM Confession ini sebagai satu ruang untuk bekas-bekas pelajar yang untuk berkomunikasi ataupun berkongsi apa saja secara lebih casual. Okey, kadang-kadang mereka tidak mahu dibatasi oleh undang-undang, oleh protokol, oleh etika, so mereka lebih bebas di situ. Jadi kalau ikut pandangan saya maklumkan bahawa Ansara sendiri, we are friendly party kepada MRSM Confession. Alright? Sebab kita sebagai Ansara ni satu pertubuhan yang sah yang telah diiktiraf oleh MARA, okey, sebagai satu-satunya badan yang mewakili bekas pelajar. So kita terikat dengan kita punya undang-undang, kita punya perlembagaan, protokol dan sebagainya. Alright? So ada masanya juga kita perlukan orang lain. Alright, kita mungkin perlukan sokongan daripada MRSM Confession dalam untuk perkara-perkara tertentu. Dan loko sendiri ada memaklumkan kepada saya yang mereka kadang memerlukan dan sokongan daripada Ansara untuk perkara-perkara yang official and all that. So saya memandang positif perkara ini dan kita tak nak lagi dah berada dalam satu budaya yang saling nak pandang serong kepada belah-belah pihak yang lain. Okey, kita pandang ke depan, mungkin matlamat kita sama, cuma track ataupun laluan yang berbeza. Dan insya-Allah ada benda-benda perkara-perkara yang boleh kita buat benda bersama-sama walaupun di dalam litupan perundangan yang berbeza. InsyaAllah. So itu pandangan saya. So I would say that sekarang we are friendly dengan MRSM Confession. InsyaAllah. Dan saya sendiri sebenarnya hadir pada malam tersebut. Okay. Tok Yo pun dijemput tapi Tok Yo tak dapat hadir malam tu. Saya duduk sebelah dengan mantan Deputy Datuk Nasri, dengan ada lagi bekas pengarah BPM, sambil kita lihatlah bagaimana kenangan-kenangan lampau dilakonkan semula di atas pentas dinner tersebut. Alhamdulillah. Okay. Itu saya. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Ito. Saya rasa itu jawapan yang paling tepat daripada Abang Ito. Macam juga apa yang Tok Yo cakap tadi, kekuatan Ansara ni, kekuatan bekas pelajar MRSM ni ialah ahlinya dan ia bertambah kuat bila kita bersatu. Kita tidak memecah belahkan orang, kita tidak kemut kepada hanya hak kita orang siapa yang nak buat sesuatu yang baik teruskan. Dan I think macam Abang Ito cakap, kita tidak menghalang dia untuk melakukan sesuatu yang baik pun, malah kita menyokong apa benda-benda yang baik. I think untuk perhatian pada semua, I think sebagai contoh Ansara Relief Team yang kita gerakkan di musim banjir yang lepas, banyak bantuan daripada geng-geng MC yang membantu untuk gerakan-gerakan kita. I think benda tu satu benda yang menarik, which is kita sama-sama bersatu untuk manfaat orang lain. So I think satu benda perkara yang baiklah dan apa yang Presiden dan Timbalan dan Mantan Presiden cakap tu cukup bertepatan. So Abang Ito kalau tak cakap pasal dia tak ada malam tu, saya nak mention walaupun dia tak ada di MRSM Confession as a individu, tapi hadir pada malam dinner tu. Okay, I think selain itu untuk apa cakap, kita dah sampai ke saat ini. Datuk dah serahkan everything kepada Abang Ito untuk meneruskan legacy. Ada apa-apa yang Datuk rasa tak tercapai sebelum ni yang rasa kalau rasa ada peluang untuk diteruskan oleh Abang Ito dengan tim baru dia, ada apa-apa ke Tok?
Sebenarnya before I begin that, saya nak cakap saya ni sebenarnya member MC Confession juga, dan saya tidak dapat hadir pada malam tu sebab saya close contact. Okay, so I think I think that's we have, and I enjoy it. I think the what I have read, saya enjoy. But seperti Tuan Presiden yang mention, kita Ansara adalah saluran rasmi kita lah. Okay, dan there is always saluran yang kita patut benarkan lah. There is a lot of kebebasan, emancipations of ideas, of reliving, the reminiscing yang the past, and then the MC is a great platform, is a satu fenomena. And for that, I think penganjuran yang dilakukan oleh MC harus diberi kudos to them for being able to manage to do that. But seperti yang saya rasakan earlier, the platform rasmi, Ansara dan kalau kita bekerjasama adalah lebih jauh, kita boleh pergilah together. Okay. Berbalik kepada Norman punya soalan tadi, I think Norman, dari kerja-kerja Ansara ni, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja volunteer ni, benda ni tak akan habis sebenarnya. There is always something that you want to do. Saya daripada dulu pun banyak lagi kita nak buat, tapi banyaklah kengkangan, dan there is a time that is require, yang perlukan masa yang jangka panjang kan. Kita sewaktu one of our long term plan was to always to have macam satu sistem yang di mana kita dapat nombor satu lah, dapat melahirkan satu sistem endowment untuk Ansara, okay? Di mana melalui beberapa sistem kita dapat continuously generate what you call passive income untuk Ansara, supaya Ansara dapat melakukan aktiviti yang dapat membantu ahli-ahli lah, okay? We have laid down the plan. I mean, itu Tuan Presiden involved sewaktu kita merancangkan yang dahulu, dan saya yakin Tuan Ito akan mencuba untuk merealisasikan vision itu. But we know benda ni akan memakan masa, okay, kerana memerlukan persetujuan daripada stakeholder yang ramai, perubahan sedikit dasar dan sebagainya. Jadi yang benda itu akan memakan masa, dan saya rasanya, pada pendapat saya, tiada perubahan daripada rancangan, cuma mungkin pelaksanaan dan sebagainya mungkin berbeza, dan jadi that will take time, dan saya mengharap in my lifetime I will be able to see it lah satu hari nanti. Okay? InsyaAllah. Dan saya lupa saya bila Datuk cakap, Datuk memang MC members, saya pun teringat ada satu gambar kontroversi konsert beramai-ramai sebelum SPM tu, satu cerita di MC tu, itu batch Datuk tu kan, banyak yang perlu diperjelaskan tu. Okay. Dah pecah kata Saya pun ada satu, saya tak boleh pecahkan rahsia siapa. Saya tahu sangat siapa dia. Itu yang kami kagum, makna boleh tahan juga batch ni pegang dia punya rahsia tu. Bagus. Saya pun terperangkap dengan MC. Malam dinner tu Rumah Merah tarik tangan saya untuk joget lambat. Nak tolak tak boleh, menarilah saya joget lambat sekejap. Okay. Orang cakap Presiden Ansara tak sporting. So bila di Rumah Merah tarik tangan saya untuk menari lambat, jangan minta orang jangan jadikan isu. Cuma saya nak maklumkan kepada Datuk tadi tentang harapan beliau. InsyaAllah sekarang ni pun kita di dalam proses untuk bawa perkara tersebut. Okey, kita cita-cita Datuk juga adalah cita-cita kami bersama. Cita-cita Ansara semua, bagaimana yang saya cakap tadi, it's a continuity. Alright, satu pentadbiran yang baru, bukan benda yang baru sebenarnya, cuma kita bertukar tampuk tetapi agenda kita tetap sama, semua benda yang tu. Dan kita telah pun adakan perbincangan dengan Yayasan Pendidikan Mara untuk perbincangan mengenai tabung yang boleh kita ambil semula, dan kita
untuk kita plankan sesuatu di dalam tabung yang lama tersebut. Dan kita masih dalam proses dan seperti mana yang Datuk kata tadilah, perkara ini melibatkan banyak pihak, bukan saja di pihak Ansara, dari segi stakeholder kita juga pihak di agensi dan Kementerian Pembangunan Negara, Pembangunan Luar Bandar. Tapi saya beri jaminan dan saya nyatakan di sini komitmen kami ialah kami sedang menguruskan dan sedang melaksanakan perkara tersebut, insyaAllah. Okey, terima kasih Abang Ito. Abang Ito, okey. Saya baca ni ada komen daripada Facebook ni daripada saudara Amirul Hakim. Pada pandangan saya, penglibatan belia dan remaja dalam Ansara sedikit rendah. Apakah inisiatif atau pendekatan yang akan dibawakan oleh Ansara Pusat untuk menggalakkan participation dari belia dan remaja? Saya rasa benda ni betul Abang Ito dan Datuk Yo. Which is saya nampak penglibatan golongan belia ni agak rendah. In fact sebenarnya kalau nak kaitkan dengan MC tadi, MC pun grup-grup tu pun yang golongan yang belia ni pun kurang. Sebenarnya kurang. Masih target grup ialah target grup yang lebih matang, lebih dewasa. So, apa pandangan Abang Ito tentang perkara ini? Okey, saya sebenarnya memang bersetuju dengan pandangan sedemikian. Memang kita pun berpandangan ke arah yang sama. Okey, di antara langkah-langkah awal yang kita buat sekarang ini ialah kita telah memperkembangkan satu portfolio. Kita dah ada pun Ansara Muda, tetapi ada satu portfolio yang kita kembangkan, iaitu dulu kita ada Biro Pendidikan. Okey, sekarang yang banyak hanyalah berurusan dengan bahagian pendidikan menengah. Okey, BPM. Tetapi untuk lebih lagi memperkuatkan fokus kita terhadap golongan muda, kita telah pun mengubah portfolio tersebut kepada Biro Pendidikan Mara, yang juga sebenarnya bukan hanya berurusan mengenai MRSM ataupun pendidikan menengah, tetapi berurusan juga dengan bahagian pendidikan tinggi yang melibatkan IPT, yang melibatkan universiti, college di bawah Mara, yang sama ada conventional system ataupun TVET. Jadi ini juga selain daripada Ansara Muda, kita fokus kepada sektor umur 18 hingga 25 yang mana kategori tersebut adalah kategori remaja. So insyaAllah kita ada lagi perancangan-perancangan yang kita akan buat. Tetapi yang pasti bahawa kita fokus kepada golongan muda ini dengan adanya Ansara Muda, dan kita tambah lagi bidang di dalam portfolio biro kita, insyaAllah. Okey, terima kasih Abang Ito atas jawapan tu. Saya rasa kita atas soalan tu kita dah hampir kepada penghujung rancangan. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada malam ni, saya sekali lagi nak war-warkan kepada anda semua di luar sana, please bagi feedback, terutama kami inginkan tokoh-tokoh untuk kita bawa ke Ansara Talk Show ni. Kita nak try beberapa bidang. Geng-geng Ansara ni semua ada, academician, politician, sukan, seni, macam-macam, engineering, kedoktoran tu semua, tu memang of course lah. So kita nak bawa semua mereka ini ke dalam ni untuk kita memperkenalkan kepada sesama kita, dan juga especially yang muda-muda yang ingin try nak jadi host, nak jadi newscaster pun come along. Kita nak jadi tim di belakang pun, mari kita sama-sama usahakan. Ini kita platform kita untuk kita try and error. Mana yang baik kita teruskan, yang mana yang tak baik kita jadikan sepadan, insyaAllah. So sebelum kita mengakhiri, Datuk, ada apa-apa lagi untuk your last speech, Tok? Anything? Saya tak ada apa nak pesan lah. Saya think keep up the good job. And then kepada yang di luar sana yang mendengar, yang mengikuti program, Ansara, kekuatan Ansara daripada ahli. The more ahli get involved, the stronger we are. Jadi kalau kita dapat memanggil kawan-kawan kita untuk terus beraktif bersama Ansara, please do so. Okay.
pada yang tanya tadi sedikit lah Aman, I just take a bit of time. Yang pasal remaja tu kita memang I think the program perkara ni daripada dulu lagi lah, okay. You always have this twilight zone lah, twilight zone yang kita akan hilang sekejap, okay. Keluar MRSM, hilang sekejap because everybody is sibuk dengan nak belajar, looking for IPTA dan sebagainya. Maybe jikalau akta-akta di universiti membenarkan kita menubuhkan persatuan, mungkinlah kita boleh melihat untuk menubuhkan ansara cawangan di universiti juga, supaya kita dapat melibatkan lebih ramai golongan remaja dan belia. Belia we actually do have a bit more than remaja, okay. But the observation yang dilihat tu memang benar. Jadi I guess everybody goes through their life cycle, okay. Waktu remaja dan belia, we are building, looking for family, tengah cari girlfriend, tengah cari boyfriend dan sebagainya. That's probably our priority is different. But insyaAllah, if we make our activities fun dan sebagainya dan bermanfaat, insyaAllah kita boleh menambahkan ahli di situlah, okay. Anyway, I know Ito is know about this already. He will continue doing it. Saya just mengucapkan tahniah kepada barisan pimpinan yang baru dan juga wish them all the best, good luck, dan juga let's work together untuk meneruskan menaikkan nama baik Ansara lah di mana-mana juga. Okay. Terima kasih kerana menjemput saya pada malam ni. Terubat sedikit kerinduan dengan aktiviti Ansara saya yang sudah lama saya rasa saya want to participate dalam aktiviti Ansara, dan terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk. Okey, terima kasih banyak Datuk. Terima kasih pada input Datuk tu. Okey, Abang Ito, untuk last call, apa pandangan Abang Ito? Anything untuk diutarakan kepada semua? Silakan. Patutnya Man buat benda ni 1 jam. Jangan buat setengah jam, tak cukup masa ni. Okay. Dahulu kita dan sampai sekarang kita pegang One United Ansara. So antara satu tag yang saya bawa juga ialah Ansara for All, which means that borderless Ansara. Right? So kita sebagai satu Ansara, kita dah buang sempadan cawangan tu. Jadi cawangan ni hanya tempat kita daftar dan untuk sedikit 2-3 perkara. Tetapi dari segi aktiviti, kita nampak sekarang ni pun Alhamdulillah, di mana bila kita sebut Ansara for All ni, segala benda kita kongsikan bersama-sama. Okay, aktiviti kita dah nampak ada pergerakan di situ. Bila mana Ansara Taiping buat, penglibatan daripada cawangan lain pun ada. Bila Gerik buat, ramai-ramai pergi daripada yang lain. Kuala Kerai buat, dia jemput semua orang. So Alhamdulillah, saya nampak satu benda yang amat baik dekat situ. Okey, kita nampak bahawa kesepaduan itu telah pun merentas cawangan. Okey, Ansara for All, Ansara borderless. Okey, One United, satu. Kita ada 34 cawangan, tetapi akhirnya kita satu Ansara. Alhamdulillah. Dan saya ingin menarik lebih lagi penglibatan, terutamanya semua orang, sebab kita dah nampak semasa Ansara rilis tim bantuan banjir baru ni, amat membanggakan. Nama kita memang terpahat sebagai satu NGO yang membuat kebajikan sebegitu bagus. Dan kita ada program-program lain lagi yang insyaAllah dalam masa terdekat ini kita akan ada blood donation. Okay, kita ada larian yang saya rasa dalam masa singkat telah pun lebih 1,000 orang daftar. Kita ada cycling lagi, kita ada begitu banyak lagi program yang terutamanya yang melibatkan agenda 50 tahun MRSM. Okay, dah nampak dah dekat situ. Okay, kesepaduan itu, cuma ada benda lagi selain daripada aktiviti, ada agenda lain lagi yang akan kita kejar. Terutamanya kita harus sedar bahawa sebagai satu ahli kepada ataupun sebagai satu kesatuan yang dipertanggungjawabkan untuk membawa negara. Okey, kita bekas pajak MRSM ni orang tanya, kenapa kita nak kena bawa apa itu? Sebab
semasa awal penubuhan MRSM dan kita adalah pelajar MRSM dulu dan sehingga sekarang pun matlamat penubuhan MRSM ialah untuk melahirkan Bumiputera yang berjaya yang nanti akan mewarisi negara. So tanggungjawab kita ke arah itu, cita-cita kita ke arah itu, komitmen kita ke arah itu masih lagi hendaklah kita teruskan. Bukan saja di dalam Ansara tetapi di luar sana. InsyaAllah. So saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih saya kepada pentadbiran lama yang diketuai oleh Datuk Kamarul, yang menyediakan satu platform yang begitu kukuh kepada kami untuk kami terus bergerak. Dan alhamdulillah, terutamanya kita sekarang ni dah ada rumah Ansara. Rumah Ansara yang disediakan oleh Datuk Kamarul. Begitu banyak aktiviti-aktiviti yang kita buat. Malah kita telah pun mengadakan mesyuarat Exco pun telah pun diadakan di rumah Ansara. So policy making and then the planning meeting was done in rumah Ansara. Alhamdulillah. So we look forward for the brighter futures, insyaAllah. Terima kasih, itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Kamarul dan kepada Abang Ito kerana sudi bersama kita pada hari ini. So alhamdulillah sudah berakhir, sudah sampai ke penghujung rancangan. I think setakat ini dulu kita bersiaran. InsyaAllah kita akan kembali kepada 2 minggu daripada sekarang, which is ada teaser dia. Kita ada bawa 2 personality daripada MRSM Convention. Nantikan insyaAllah. So selamat malam semua. Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih.